terkini dan terbaik sahabat-sahabat semua, YB Hanayo turun untuk memberikan sokongan kepada calon wanita di Hulu Kelang yang akan bertemu ataupun berlawan dengan pengkhianat nasional. Tidak lain tidak bukan Azmin Ali. Jadi jangan pandang sebelah mata dengan kuasa daripada wanita sahabat-sahabat semua. Kerana kita tahu, ya jika anda memandang rendah, maka hancurlah Azmin Ali ya di Hulu Kelang ini. Jadi menarik untuk kita dengar apakah mesej yang disampaikan oleh YB Hanayo semasa dalam jelajah perpaduan madani di Hulu Kelang. Tapi sebelum kita menonton, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton bersama ucapan pidato ya daripada YB Hanayo. Berceramah malam ini untuk menyokong kawan saya YB Ju. Semoga beliau menang besar di Hulu Kelang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah habis 1 minggu berkempen. Tinggal 1 minggu lagi. Dan saya pasti anda telah mendengar risikan-risikan bahawa Selangor ni ada bahaya jatuh dalam tangan Perikatan Nasional jika pengundi tidak keluar mempertahankan Selangor. Jadi dalam 1 minggu ini yang paling penting adalah supaya kita bukan sahaja melihat crowd yang datang untuk ceramah kita, kerana ini cara tradisional, cara kita berkempen secara tradisional. Tetapi apa yang kita tak lihat adalah cara Perikatan Nasional campaign, kerana mereka banyak duit. Mereka guna YouTube advertisement, mereka guna TikTok bayar influencer, mereka juga guna WhatsApp. Dalam WhatsApp message group mungkin kita tak ada dalam kumpulan-kumpulan tersebut. Tetapi jika anda tidak melihat ceramah mereka ataupun tidak melihat cukup bendera ataupun billboard mereka, jangan buat andaian mereka lemah di Selangor. Kerana apa yang saya lihat, pengalaman saya dan pengalaman ramai lagi calon-calon kita dalam PRU, bendera pun mereka tak pasang, billboard pun mereka malas nak letak. Calon tak keluar untuk bersalam, tak pergi gerai, tak pergi mana-mana untuk buat walkabout. Tetapi tiba-tiba menang 30% undi. Kenapa tuan-tuan puan-puan? Kerana mereka guna cara kempen yang senang, ada duit tabur saja. Kalau calon itu malas nak jumpa pengundi waktu kempen, lepas menang jangan harap mereka akan keluar berkhidmat. Itu sebab kita kena tutup pintu. Kita jangan bagi Perikatan Nasional masuk dalam bangunan SUK Selangor. Yang ini penting. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka guna hashtag Selangor Baru. Semalam mereka umumkan. Semalam saya buka senarai calon Perikatan Nasional. Terkejut saya tengok senarai nama. Sepatutnya Selangor Baru bermaksud ada calon-calon yang akan memberikan inspirasi baru. Tetapi kalau kita lihat dalam senarai, ada menteri yang gagal semasa langkah Sheraton, semasa mereka mentadbir, dan sekarang kita semula masuk Selangor. Saya terkejut tengok nama Rina Harun. Rina Harun masuk Batu Tiga, tempat YB Rodzia dulu. Rina Harun lari dari Kuala Lumpur kerana tidak berkhidmat di Titi Wangsa, pergi berkempen di Sepang. Orang Sepang tutup pintu. Sekarang pergi untuk peringkat DUN, try Batu Tiga. Yang itu satu. Sekarang ini kempen Perikatan Nasional semua bergantung kepada Azmin Ali di Selangor. Ya, Azmin Ali ada pengalaman sebagai mantan Menteri Besar, tetapi bukan dengan barisan pemimpin yang mereka ada untuk tawarkan bagi pihak Selangor Baru. Masa itu beliau ada pimpinan Exco Kerajaan Pakatan Harapan. Beliau berkhidmat
ada rekod kerana pimpinan Pakatan Harapan bersama beliau. Saya ingat lagi masa itu kerana saya speaker Dewan Negeri Selangor pada masa itu. Saya tahu apa yang berlaku. Saya tahu pembaharuan yang kita lakukan bukan khidmat Azmin Ali satu orang. Kerana semua adun Pakatan Harapan bersama bekerja. Dan mandat manifesto itu semua datang daripada pimpinan Pakatan Harapan, bukan Azmin Ali satu individu. Yang itu kita kena bezakan. Oleh sebab itu hari ini mereka guna poster boy YB Azmin Ali. Tetapi anda mesti ingat, kalau orang pilih Perikatan Nasional, belakang takbir, belakang poster boy ini ada pemimpin seperti Rina Harun yang akan berdiri bersama beliau untuk mentadbir negeri Selangor jika menang. Kerana tak mau. Anda mesti tahu, rakyat Selangor pandai memilih pemimpin. Di Selangor kita ada rekod sudah 3 penggal di sini mentadbir mengikut apa yang rakyat nak. Dan dalam pilihan raya yang lepas, selepas langkah Sheraton PRU, setiap orang pemimpin yang melompat kalah di Selangor. Zuraida kalah, Azmin Ali yang kuat pun kalah. Kerana mereka lihat langkah Sheraton ini, mereka telah menghukum. Bagaimana mereka menghukum? Mereka tutup pintu parlimen, pintu Dewan Rakyat mereka tak nak bagi kepada Katak. Tetapi pintu Dewan Negeri Selangor sekarang belum membuat keputusan. Dan minggu depan, Ogos 12, Selangor akan membuat keputusan sama ada pintu Dewan Negeri Selangor kita buka kepada Katak ataupun kita akan tutup selama-lamanya kepada Katak. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi perkara yang saya nak maklumkan. Saya pergi baca tawaran Perikatan Nasional untuk Selangor. Dalam ceramah mereka kata kalau Perikatan Nasional menang, ini contoh terbaik ya, bahawa mereka tipu. Kalau Perikatan Nasional menang, mereka akan tawarkan pusat menjaga kanak-kanak, child care center seluruh negeri Selangor bagi membantu golongan wanita keluar bekerja, anak dijaga dengan selamat. Dengar sedap, bunyi macam best. Tetapi adakah Perikatan Nasional betul-betul prihatin terhadap isu Taska? Semasa Pakatan Harapan mentadbir di Putrajaya, semasa Lim Guan Eng jadi Menteri Kewangan, pada masa itu Menteri Wanita adalah Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang benar-benar prihatin terhadap masalah rakyat, masalah wanita. Beliau telah berjumpa dengan Lim Guan Eng dan telah menyatakan bahawa kita perlukan dana untuk wujudkan Taska di tempat kerja. Kenapa? Kerana satu peristiwa di Selangor pada minggu 2 Julai, saya ingat lagi, 2 Julai 2018 kita masuk Putrajaya, angkat sumpah. Pada masa itu kita dikejutkan dengan berita baby Adam meninggal dunia. Baby Adam merupakan bayi kepada seorang juru rawat di Hospital Kuala Lumpur. Dan anak beliau meninggal dunia dalam jagaan pengasuh. Ingat tak peti sejuk kes tersebut? Saya pergi ke bilik mayat di Hospital Kuala Lumpur. Saya jumpa ibu bapa, datuk dan nenek bayi tersebut. Dan saya tanya, mereka katakan semasa bayi Adam berusia beberapa bulan tu, ibu kena pulang bekerja sebagai jururawat. Jururawat kita, negara kita, hospital kerajaan. Tetapi pada masa itu tak ada Taska di tempat kerja, tak ada Taska di hospital untuk jururawat dan doktor kita. Kita balik Putrajaya, kita semak, kita buka semua kertas, kita semak mana peraturan ataupun perkeliling yang mengatakan kerajaan harus wujudkan Taska di tempat kerja.
Pekeliling Betari 1980-an sudah wujud, tetapi tak cukup inisiatif untuk pastikan ia satu realiti. Selepas berbincang dengan Lim Guan Eng dan selepas kita buat audit, kita hantar surat kepada semua agensi kerajaan persekutuan untuk tengok siapa yang sudah ada taska, siapa yang tak ada taska. Kebanyakan hospital dan polis, balai polis, balik audit tak ada taska. Untuk frontliners, pemimpin hadapan kita, tak ada taska. Lim Guan Eng umum 10 juta kepada Kementerian Wanita untuk wujudkan taska. Dalam tahun 2019, kita terus bekerja untuk pastikan kes seperti itu tidak berulang. Kita wujudkan dalam 10 juta itu, kita mampu wujudkan 60 taska di tempat agensi kerajaan persekutuan. Kebanyakannya diperuntukkan untuk hospital. Kemudian, bajet seterusnya tahun 2020. Yang ini kena dengar betul-betul ya. Bajet tahun 2020, Lim Guan Eng kata Kementerian Wanita sudah laksanakan dengan baik. 10 juta itu kita bagi. Okey, January, February. Bila langkah Sheraton berlaku? Bulan February. Bulan Mac sudah PKP. Ingat ya, timeline itu saya ingat. January, February kita kata dengan 30 juta kita boleh laksanakan 200 taska. 10 juta 60 taska. 30 juta kalau kita bekerja dalam momentum yang sama, kita boleh wujudkan dan cover banyak hospital dengan duit taska itu. Tiba-tiba langkah Sheraton berlaku, kerja kita terganggu, tak dapat laksanakan. Kemudian PKP berlaku bulan Mac. Bila PKP berlaku bulan Mac, siapa yang perlu pergi kerja masa tu? Kita semua duduk kat rumah. Tapi yang perlu pergi kerja doktor dan jururawat kita. Sepatutnya Rina Harun pada masa itu Ketua Wanita Perikatan Nasional, Menteri Wanita, sepatutnya keluar ke hadapan memimpin untuk selesaikan. Duit sudah ada, 30 juta sudah ada. Sepatutnya segerakan taska semua di hospital untuk pastikan doktor dan jururawat kita mempunyai tempat jagaan untuk anak-anak mereka. Kerana masa COVID bukan 1 tahun, 2 tahun. Apa yang telah berlaku dengan 30 juta itu? Saya balik parlimen, saya tanya. Pada masa itu saya duduk kerusi pembangkang. Setiap kali masuk parlimen pernah tengok video, saya tanya Rina Harun, mana 30 juta? Mana 30 juta untuk taska? Akhir sekali jawapan datang balik, hampir hujung tahun jawapan datang balik kata, oh dalam 30 juta itu kita hanya belanjakan 5.5 juta ringgit. Kerajaan prihatin. Selangor baru, tawaran baru, nak bina lagi masa kerana mereka umumkan terlalu lambat. 1 minggu sebelum PIU mereka umumkan. Tapi kalau kita cek betul-betul, banyak benda yang mereka janjikan itu mereka tak mampu buat. Kerajaan Perikatan Nasional ada di mana sekarang? Mereka wujud di Kelantan, di Terengganu, di Kedah dan di Perlis. Yang nak janjikan di Selangor bagi air percuma kepada setiap rumah. Kenapa Kelantan tak buat? Terengganu tak buat, Kedah tak buat, Perlis tak buat. Ini hanya satu contoh. Jangan bagi air percuma, bagi air bersih je. Yang itu pun kemungkinan tak mampu. Jadi kalau kita nak menilai tawaran baru Perikatan Nasional, kita kena tengok guna tawaran baru. Setiap tawaran baru itu kita tengok sama ada kerajaan di bawah pentadbiran Perikatan Nasional sekarang mereka ada laksanakan atau tidak. Kalau mereka tak laksanakan 50 juta itu di Kelantan, Terengganu semua itu, jangan percaya mereka ada tekad untuk laksanakan di Selangor. Yang ada masa balik nanti tolong cek. Warga Emas ramai. Warga Emas ni rajin, dia study WhatsApp setiap pagi. Warga Emas kena bantu kita. Teliti semua tawaran baru ini, tanya. Bila orang bagi hantar, penyokong Perikatan Nasional hantar pada anda, anda tanya balik. Yang ini ada tak dibuat di Kelantan, di Terengganu? Tuan-tuan dan puan-puan, 4 negeri di bawah Perikatan Nasional. Hanya 3 kekal di bawah tangan Pakatan Harapan. Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan.
Di bawah Barisan Nasional sekarang, Johor, Melaka, Perak, Pahang. Kita tak mampu untuk hilang pegang Selangor. Kita tak boleh hilang Selangor. Perikatan Nasional, kalau kalah mereka masih ada 4 negeri. Jangan serahkan Selangor kepada Perikatan Nasional. Kekalkan di bawah tangan Pakatan Harapan dan sekarang bersama Barisan Nasional. Kerana kita sudah buktikan dalam 3 penggal yang lepas, kita mampu menjaga Selangor dengan baik. Hilang Azmin Ali sebagai Menteri Besar, ada lagi Amiruddin naik. Kita ada banyak pemimpin yang mempunyai kaliber untuk jadi Menteri Besar. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni dah 44 tahun, selalu lupa point. Kena check. Okey, saya nak bagi masa kepada Lokman untuk berceramah. Saya nak simpulkan dengan cara ini. Dun Hulu Klang mempunyai signifikan yang sangat penting dalam sejarah Selangor. Dun Hulu Klang dimenangi oleh YB Sari Sungit tahun 2008, 2013 dan 2018. Pada tahun 2013, peristiwa yang sangat besar berlaku di Selangor pada masa itu. Krisis Menteri Besar di Selangor. Krisis Menteri Besar itu melihat pemecahan Pakatan Rakyat pada masa itu pecah kerana krisis Menteri Besar pada masa itu, di mana PAS keluar. Dan dalam krisis tersebut, untuk selamatkan Pakatan Harapan, 2 kerusi PAS pada masa itu keluar dan kata kita berdiri bersama Pakatan Harapan. YB Morid pada masa itu dan YB Sari Sungit, Dun Hulu Klang. Dun Hulu Klang mempunyai sejarah mempertahankan dan menyelamatkan satu pimpinan Kerajaan Negeri Selangor untuk pastikan ia kekal dalam. Sebab saya percaya, saya ada kepercayaan terhadap pengundi Hulu Klang. Tawaran Perikatan Nasional, anda bijak memilih. Saya percaya kali ini anda akan pilih YB Ju untuk pastikan kemenangan berpihak kepada kita. Akhir pasal YB Salahuddin Ayub, Menteri yang melaksanakan inisiatif Rahmah. Baru 2 minggu kita kehilangan beliau. Dan saya percaya anda sudah baca pelbagai tribute online. Rakyat begitu sayang, rakyat begitu menghargai inisiatif Rahmah. Kerajaan perpaduan sekarang ini baru berusia 8 bulan. Dalam apa-apa dalam universiti, apa-apa inisiatif pilot project, selalunya kita bagi tempoh masa yang had ataupun yang lebih lama daripada 8 bulan untuk melihat hasil kerja. Dalam 8 bulan ini kita tak ada krisis besar, pelaburan meningkat. Kita usahakan banyak inisiatif untuk bantu rakyat, dan inisiatif paling efektif adalah inisiatif Menu Rahmah yang telah diusahakan. Dan setiap kali rakyat keluar, mereka beli sayur, mereka akan teringat kepada YB Salahuddin. Ini bukan saya. Ramai yang tak mengenali, ramai bukan penyokong Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional, kata mereka suka menteri ini. Ada yang balas kata ini kali pertama mereka menangis untuk seorang menteri. Bayangkan begitu efektifnya. Dan Salahuddin Ayub bukan satu-satunya menteri yang bekerja. Ramai dalam kabinet sekarang mempunyai pengalaman mentadbir. Saya minta supaya kita teruskan momentum ini, jangan hilang. Jangan kasih putus momentum ini di Selangor. Kerana Selangor merupakan negeri contoh untuk negeri-negeri yang lain untuk melihat dan menilai kejayaan kerajaan madani ini.
Kita kena pastikan ada kesinambungan. Kerajaan negeri yang dipimpin oleh parti PKR mesti diselamatkan di Selangor. Semua penyokong kena keluar, usahakan dalam WhatsApp. Jangan datang hanya di ceramah. Kita perlukan bantuan setiap orang yang mempunyai WhatsApp ini. Setiap kali kita sebarkan untuk pastikan kawan-kawan ahli keluarga kita tahu. Undi itu, jangan kita ingat dulu majoriti besar di Hulu Kelang, sekarang tak payahlah. YB Ju akan menang, Amiruddin akan menang, tak payah keluar. Kalau semua orang berfikiran seperti itu, habis Rina Harun masuk Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ucapkan terima kasih sebenarnya kepada anda semua yang datang ke ceramah. Pada hari ini di mana semua ada perkhidmatan Facebook Live, bukan senang untuk kita dapatkan crowd yang masih nak keluar sokong pimpinan. Dan orang-orang di sini saya tahu ini penyokong tegar yang akan terus bersama kita. Terima kasih kepada anda semua atas keputusan memilih Pakatan Harapan dalam 3 penggal yang lepas. Dan ingat, kali ini kita bekerjasama Kerajaan Perpaduan dengan Barisan Nasional di Selangor atas nasihat Kerajaan Perpaduan. Kita ada semak dan imbang yang kuat. Jangan risau, dalam kabinet semua parti ada. Kerana dulu kita lawan, sekarang kita kawan. Masa kita bermesyuarat, semua berakhlak dengan baik. Semua takut nanti satu hari nanti kita gaduh, rahsia-rahsia kita akan keluar. So semua takut, semua tak berani buat salah. Ini kita panggil check and balance. Ini kita panggil semak dan imbang yang efektif. Dan ini adalah peluang untuk kita tekan butang reset untuk pastikan perpaduan ini kita kekalkan. UMNO, Barisan Nasional, DAP, PKR, Amanah, semua bekerjasama untuk pastikan keharmonian rakyat, kemajuan negeri dijaga. Dan ini semua di tangan Hulu Kelang. Hulu Kelang kena buat satu statement yang kuat minggu depan. Pastikan kalau Hulu Kelang, Pakatan Harapan menang, kita tahu satu negeri selamat. Terima kasih Hulu Kelang. Terima kasih. Pastikan anda bagi sokongan kepada YB2. Thank you. Terbaik, itu dia ucapan daripada YB Hanayo, sahabat-sahabat semua. Walaupun dengan tenang, dengan lembut, ya, dia memberikan ucapannya di sana, tapi jelas sahabat-sahabat semua bahawa apa yang dimahukan bukan saja oleh YB Hanayo, seperti mana kita percaya untuk rakyat Selangor, untuk mahu kekalkan Kerajaan Pakatan Harapan, yang mana Kerajaan Perpaduan akan ditubuhkan ya selepas PRN ini. Jadi tolak para pengkhianat, khususnya Azmin Ali yang bertanding ya di Hulu Kelang ini. Jangan benarkan pengkhianat nasional ini ya terus berada di dalam politik di negeri Selangor. Bagaimana dengan pandangan anda rakyat Selangor? Adakah bersetuju atau tidak? Berikan komen anda dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.